Sekarang, bagi anugerah Guru Cemerlang tahun ini, saya menjemput Encik Muhammad Hizar bin Awang. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Tahniah atas pencapaian cikgu kerana dinobatkan sebagai Guru Cemerlang pada tahun ini. Apakah rahsia cikgu sehingga cikgu berjaya menjadi Guru Cemerlang? Okey, baik. Saya sebenarnya banyak dalam kisah betul. Empat lima bulan. Dalam kisah kita dua. So baik cantik. Okey, nama berapa? Kalau memberitakan saya boleh Guru Cemerlang. Kalau Guru Cemerlang. Sekarang lagi dan Cemerlang. Kita Cemerlang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada 25 September lalu, kami telah menemu bual seorang guru yang sangat berdedikasi dan berkarisma. Bangga dan terharunya kami di sini, beliau pernah menerima anugerah Guru Cemerlang. Jadi, mari kita kenali siapakah beliau. Muhammad Hizar bin Awang dilahirkan pada 8 Disember 1962. Beliau mula menerima pendidikan awal di Sekolah Rendah Kampung Awah, Termeluh, Pahang dan melanjutkan pelajaran di Sekolah Menengah Tengku Afwan Afzan, Pahang. Beliau meneruskan lagi pengajian di Maktab Perguruan Sultan Idris, Perak dan menerima ijazah Bahasa Melayu sebagai pengajaran pertama di Universiti Putra Serdang UPM pada tahun 1996. Pepatah ada mengatakan, genggam bara api biar menjadi arang. Kegigihan dan kesungguhan guru ini dalam mendidik anak bangsa telah membuahkan hasil apabila beliau telah dinobatkan sebagai Guru Cemerlang. Jadi kami tertanya-tanya, apakah aspirasi Encik Muhammad Hizar bin Awang ini sehingga beliau berjaya memegang status Guru Cemerlang? Pertamanya, tentulah beliau mendapat banyak sokongan dan galakan daripada pengetua sekolah. Jelaslah pengetua sekolah sendiri dapat melihat potensi dan dedikasi yang ditunjukkan oleh Encik Hizar ini. Mana tidaknya, beliau telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia seperti beliau telah mengajar lebih 3 tahun serta telah mendapat pelbagai sijil yang mampu menyokong beliau seperti pembinaan soalan sastera negeri, penyelaras majalah sekolah hampir 10 tahun, bahan-bahan penulisan dalam akhbar dan banyak lagi. Bukan sahaja bergiat aktif dalam bidang yang sama, Encik Hizar juga menceburi diri dalam bidang lain seperti pernah menjadi pegawai sukan MSSD olahraga, mewakili Maran dalam PSKPP bahagian badminton, pengadil badminton sijil BAM, penceramah kertas sastera dan pengacara Majlis Peringkat Daerah Negeri. Wah, memang tidak dinafikanlah anugerah Guru Cemerlang yang telah diterima oleh beliau ini. Peribahasa ada mengatakan, yang bulat tak datang bergolek, yang pipih tak datang melayang. Sebelum mendapat anugerah Guru Cemerlang ini, Encik Hizar juga pernah berasa kecewa kerana sikap pilih bulu ketika pemberian anugerah melintang, menegak dan mendata semasa sistem saraan baharu iaitu SSB. Sedangkan mereka yang tidak berbuat apa-apa juga diberi anugerah. Jadi Encik Hizar berfikir dia perlu berbuat sesuatu untuk diri sendiri di masa yang akan datang. Hal ini kerana beliau ingin membuktikan bahawa beliau sebenarnya mampu mengajar dengan lebih baik berbanding mereka yang mendapat anugerah SSB walaupun tidak pernah dianugerahkan. Malah lebih menginspirasikan, tujuan utamanya adalah untuk mengubah nasib diri dan generasi akan datang dalam dunia pendidikan. Beliau tidak mahu pendidikan negara kita hanya berada di takuk yang sama sahaja. Okey, baik, terima kasih saudari di atas pembentangan beliau sebentar tadi. Kini saya ingin menyampaikan lebih lagi tentang Muhammad Hizar bin Awang yang diberi nama sebagai atau digelar sebagai Guru Cemerlang yang menjadi ikon
guru cemerlang kumpulan kami. Beliau mempunyai inspirasi yang tersendiri dalam menjayakan proses gelaran guru cemerlang ini. Sebagai contoh yang pertama, beliau mendapat gelaran guru cemerlang ini berdasarkan dorongan daripada guru besar sekolah beliau, yang mana guru besar tersebut memberikan sokongan yang padu ataupun sokongan yang sepenuhnya dalam menjayakan proses gelaran guru cemerlang ini. Bukan itu sahaja, beliau juga ingin membuktikan bahawa beliau juga mampu untuk mengajar dengan baik dan bersaing dengan guru yang mendapat SBB, iaitu Sistem Saraan Baharu. Akhir sekali, beliau ingin mengubah nasib pendidikan yang ada di tempat beliau, iaitu di Sekolah Kebangsaan Bandar Pusat serta Sekolah Kebangsaan Kampung Awah, untuk menaik taraf pendidikan di sekolah beliau yang di mana dianggap sebagai kurang menarik perhatian murid-murid dalam segi sesi pengajaran. Dan beliau mengambil inisiatif untuk mengembangkan serta menarik minat murid-murid untuk belajar dengan cara yang berkesan dan lebih seronok. Baiklah, jika sebentar tadi kita telah mendengar beberapa penjelasan daripada Azmin berkaitan aspirasi yang menyebabkan Cikgu Hiza berjaya memegang status sebagai guru cemerlang. Kini, saya Nur Adina Natasha ingin mengambil peluang untuk berkongsi cerita tentang apakah usaha dan inovasi yang pernah dilakukan oleh Cikgu Hiza untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya. Bagi saya, usaha yang seharusnya paling dihargai dan dipandang tinggi oleh semua pihak, yang mana Cikgu Hiza menggunakan perbelanjaan sendiri sepenuhnya untuk menyediakan padang petang. Seperti yang kita sedia maklum, petang ialah suatu permainan. Jadi Cikgu Hiza ni melancarkan sebanyak RM2,500 untuk menyediakan padang petang ketika beliau berkhidmat di Sekolah Menengah Kebangsaan Jengka 16 di Pahang. Jadi jika kita lihat di sini, mengapa Cikgu Hiza sanggup membelanjakan wang sendiri demi para pelajar? Sebab bagi Cikgu Hiza, setiap pelajar perlu beriadah yang akan menjadikan badan lebih sihat dan secara tidak langsung melahirkan minda yang cerdas dalam bidang akademik. Mungkin terdapat segelintir pihak yang akan tertanya-tanya, mengapa Cikgu Hiza tidak menggunakan dana daripada sekolah? Sedikit hal yang kita tidak tahu. Segelintir pihak sekolah akan memberikan pelbagai alasan apabila melibatkan soal wang. Oleh itu, bagi tidak menyusahkan mana-mana pihak, Cikgu Hiza menggunakan wang sendiri yang dianggap sebagai sedekah di samping ingin meningkatkan kecemerlangan para pelajar baik dari segi sukan maupun akademik. Cikgu Hiza bukan sahaja membelanjakan duit untuk menyediakan padang petang, malah Cikgu Hiza turut membelanjakan duit sebanyak RM21,000 untuk membina beberapa pondok bacaan bagi setiap sekolah yang pernah beliau berkhidmat. Jelas di sini kita dapat lihat bahawa seorang pendidik bukan sahaja sanggup mengorbankan masa dan tenaga, malah wang juga agar anak-anak murid yang dididik terus cemerlang. Untuk mengelakkan pondok bacaan yang dibina sepi tidak dikunjungi bagai perumpamaan seperti negeri dialahkan Garuda, Cikgu Hiza menganjurkan pelbagai aktiviti di pondok bacaan seperti pantun, syair, sajak, aktiviti membaca dan sebagainya. Sedar atau tidak sedar, sebenarnya aktiviti-aktiviti seperti ini sangat penting untuk meningkatkan kemahiran sosial dan keyakinan diri pelajar. Banyak yang kita lihat pada hari ini, sesetengah murid sangat bijak namun tidak mampu untuk bercakap di depan khalayak ramai kerana kurangnya kemahiran sosial dalam diri. Oleh itu, aktiviti-aktiviti ini amat penting dalam mengasah keyakinan diri dalam setiap pelajar. Setiap yang berlaku mesti ada sebabnya. Begitu juga dengan Cikgu Hiza. Terdapat beberapa peristiwa yang pernah dilalui oleh beliau sehingga beliau berjaya merangkul gelaran guru cemerlang. Peristiwa yang sangat memberi kesan mendalam kepada Cikgu Hiza ialah apabila beliau sangat kecewa kerana gaji beliau diturunkan dan ada kalanya pengaliran gaji beliau hanya statik, yang mana tidak patut berlaku berdasarkan sistem saraan baru SSB.
Beliau juga kecewa kerana tidak pernah mendapat mana-mana anugerah sepanjang sistem saraan baru yang diperkenalkan. Bagi beliau, hal seperti ini tidak patut berlaku kerana seperti berat sebelah. Kekecewaan demi kekecewaan, Cikgu Hiza menerima guru cemerlang bahasa Melayu walaupun bahasa Melayu bukanlah subjek utama beliau. Beliau menerima perkara ini disebabkan grade DG44 yang terus melonjak ke DG48 sehingga DG54 sebelum beliau bersara. Bagi beliau, rezeki yang dapat secara tiba-tiba ini sangat berbaloi setelah 10 tahun rugi disebabkan masalah gaji yang dihadapi. Sebelum saya menyerahkan pembentangan kepada Azmin semula, Cikgu Hiza telah meninggalkan sedikit pesanan yang berharga iaitu berkaitan kenaikan gaji. Kenaikan gaji perlu diambil kira sewajarnya. Ini bukan bermaksud kita tamak, tetapi gaji ialah hak kita, bahkan kita tidak pernah mengkhianati hak orang lain. Prinsip yang dipegang oleh guru cemerlang iaitu Cikgu Hizar ini ialah ketekunan, keyakinan diri serta kesabaran. Setiap jalan pasti akan ada rintangan dan tidak lupa juga akan ada penyelesaian. Itulah yang diperkatakan oleh Cikgu Hizar kepada ahli kumpulan kami. Jadi, berikutan itulah beliau menunjukkan ketokohan beliau dalam melaksanakan apa yang cemerlang dalam PDP demi anak bangsa yang kian lama semakin berkembang. Beliau juga turut menyatakan bahawa guru cemerlang mestilah berperwatakan yang mulia dari segala segi. Tambahan pula, guru cemerlang memberikan sudut pandangan yang positif yang memberikan semua pihak memiliki tanggapan yang positif sepanjang beliau menjadi seorang guru cemerlang. Kecekalan yang beliau hadapi bukanlah sesuatu yang mudah dan banyak dugaan yang sering beliau lalui, namun beliau tetap akan terus bangkit demi memperjuangkan anak-anak bangsa untuk terus cemerlang di masa hadapan. Jadi, bagaimana perjalanan Cikgu Hizar dalam memberi inspirasi kepada pelajar, guru dan masyarakat di luar sana? Guru berjiwa pendidik, itulah prinsip yang dipegang oleh guru cemerlang ini. Kata beliau, guru bukan sekadar mengajar di dalam kelas, malah menjaga kebajikan pelajar dan menunjukkan tauladan yang baik turut menjadi keutamaan dan tanggungjawab seorang guru. Antara tindakan yang beliau lakukan sendiri ialah beliau akan memakai pakaian tukang kebun ketika cuti sekolah atau waktu lapang untuk membaca, meracun dan membersihkan kawasan sekolah. Dan pada itu, ketika adanya program komuniti seperti kegiatan gotong royong di sekolah, beliau akan membuang tiket ataupun pangkat guru cemerlang dan duduk sama taraf dengan guru lain. Sifat keprihatinan dan berjiwa rakyat yang telah diamalkan sejak tahun 1985 turut menjadi inspirasi. Guru ini akan sentiasa menziarahi pelajar di rumah sama ada pelajar dalam keadaan sakit ataupun sihat sejahtera. Dengan ini, guru bukan sahaja dapat menjalinkan hubungan baik dengan pelajar, malah ibu bapa juga turut akan rasa gembira dan senang hati untuk meletakkan kepercayaan yang utuh dengan harapan guru ini dapat membentuk anak mereka dengan baik. Bertitik tolak dari cerita ini, tindakan atau baik budi ini sebenarnya tidak mengira guru cemerlang atau guru biasa. Kata Cikgu Hizar, seorang guru seharusnya berkorban dalam apa jua keadaan jika inginkan kejayaan. Ingatlah, kejayaan tidak akan datang bergolek sendiri. Namun begitu, seorang guru juga harus waspada. Jangan berkorban sehingga terkorban. Akhirul kalam dari guru cemerlang ini,
Jika ingin membuat sesuatu, ingatlah sesuatu tindakan itu perlulah diiringi dengan sifat ikhlas dan jangan membelakangi Yang Maha Berkuasa. Bukan itu sahaja, selain menghiraukan rasa lelah dan penat dalam mendidik, guru ini juga sanggup mengeluarkan wang untuk membayar yuran SPM pelajar. Ketika berkhidmat di Sekolah Menengah Kebahasaan Jeng ke-16 di Pahang pada tahun 2003 hingga 2010, guru ini telah mencurahkan bakti dengan rela hati membayar yuran SPM kepada seramai 5 orang pelajar bagi memastikan mereka tidak keciciran dalam menerima sijil SPM. Dengan ini, pelajar akan merasa terharu dan merasa terhutang budi sekaligus menjadikan mereka semakin bersungguh-sungguh untuk belajar mengejar cita-cita. Guru insani pemangkin generasi madani. Slogan ini merupakan tema Hari Guru pada tahun 2023. Konsep tema ini adalah untuk membangkitkan ruh dan jiwa guru ke arah memartabatkan profesion keguruan berteraskan falsafah pendidikan guru. Guru cemerlang atau berprestasi tinggi dikatakan mampu dalam mempengaruhi keberhasilan murid. Pembelajaran murid perlu diutamakan khususnya dalam meningkatkan penguasaan murid dan sejajar dengan kesungguhan untuk memastikan sasaran tercapai. Di samping itu, guru cemerlang perlu menjadi mentor dan fasilitator kepada rakan sebaya. Dimensi pemikiran guru cemerlang sentiasa menunjukkan pengetahuan yang dimiliki untuk dikongsi dengan rakan sebaya serta guru yang berlainan sekolah. Jadi, cabaran melangkah ke hadapan dalam perspektif cemerlang ini seharusnya menjadi tanggungjawab pelbagai pihak seperti Pejabat Pendidikan Daerah PPD, Jabatan Pendidikan Negeri JPN, KPM dan pihak sekolah itu sendiri dalam merangka program yang berwawasan. Bagaimanapun, setiap perancangan dan matlamat pasti ada cabarannya. Natijahnya, sebagai pemangkin kualiti pendidikan, guru semestinya berani untuk meluaskan ufuk pemikiran, lebih intelektual dan berketerampilan relevan dengan kehendak zaman. Menjadi guru cemerlang bukanlah satu cita-cita atau hasrat, namun ia kemestian bagi menjamin kualiti pendidikan dipacu ke hadapan. Semoga video kami kali ini mampu memberi inspirasi kepada pelajar, guru dan masyarakat di luar sana untuk bersama-sama menambah baik kualiti pendidikan di negara kita. Sekian sahaja. Terima kasih kerana menonton.